Hi guys, okay, so hari ni Galia dekat Cyberjaya. I'm interviewing one of last brand yang kita dah, sebab kita dah interview banyak gila. So yang ni antara yang last brand lah yang saya interview. And I'm so excited to be here. So happy that and grateful that to be here sebab satu brand ni yang memang I pandang tinggi sangat. Satu produk Malaysia yang kita patut bangga. Lepas tu every time kalau let's say media interview I pun, I will always say this brand as one of brand yang inspire saya lah untuk start Solid. So here we are dengan Cik Hairul daripada Digital Durian. Okay. So how are you, Cik Hairul? Okay. Alhamdulillah setakat ni. Yay. Kita baru habis konsert Orang Hore baru ni. Dahlia pun datang kan? Yes. Hopefully you enjoy. Love it. Cik Hairul, introduce yourself. Okay. Nama saya Hairul. Saya adalah co-founder dan juga executive producer Digital Durian. Dan sekarang ni Digital Durian kita ada dua kartun yang kita tengah buat sekarang, iaitu Didi and Friends dan juga Omar dan Hana. Okay, so Cik Hairul, can you macam share, kita orang kan macam mana you boleh start dalam animation ni? Okay, basically sebenarnya saya memang graduate multimedia di UUM Sintok. Okay. Sintok tu kat Sarawak? Sintok dekat Kedah. Allah. Confident. Dan juga partner saya pun dia memang kami minat daripada dulu kartun sebenarnya. Okay. Saya dulu memang peminat Transformers zaman-zaman saya dulu lah. Transformers, like Thundercat, everything. Dan sebenarnya dari situlah kita rasa macam bestnya jadi seorang yang pembuat kartun ni. Yes. So then that's why dari situ saya belajar dan juga saya ada minat dalam bidang multimedia dan saya kerja juga dalam bidang multimedia dan kemudian saya membuka Digital Durian dengan partner saya, Sinan, pada tahun 2008. 2008, wow, okay. Dah lama sebenarnya, tapi 11 tahun lah. 11 tahun. Pada masa tu kita banyak serve klien, kita buat 3D kepada klien lah. Masa tu 2 orang je? 2-3 orang macam tu lah. It's a small setup lah. Cik Hairul jumpa Cik Sinan memang dekat uni lah? Actually kita kawan sekolah. Oh, kawan sekolah? Kita kawan sekolah. Actually saya daripada Terengganu. Okay. So saya Kelantan. So Pantai Timur. Then actually kita kawan sekolah dan lepas uni tu kita bawa peluang masing-masing. Tapi at the end kita kerja sekali dan kemudian kita buka Digital Durian lah sekali tahun 2008. So when you started Digital Durian ni, masa tu staff baru 3 orang lah? 3 orang dan juga sebenarnya dalam masa 2 tahun kita maintain Digital Durian. Ceritanya kalau rintangan yang kita hadapi lah kan. Lepas tu kita buka satu cawangan, ini satu bisnes yang baru iaitu namanya Durian Kahwin. Pelik kan? Ni tahun bila ni? Tahun 2011 macam tu. Kita disebabkan sebab pada masa tu animation ataupun multimedia macam sedikit merudum lah dia punya bisnes. So untuk survive kita pun membuka satu bisnes lain lah, iaitu Durian Kahwin yang kita buat dog gift daripada Indonesia bawa Indonesia ke Malaysia untuk pada pengantin lah. Dan dari situ kita evolve sikit, kita buat wedding card. Jadi dia berkaitan juga dengan design dan juga so wedding card situ. Ni semua tim sama? Tim yang sama. Wow. So untuk wedding card, lepas tu kita buat video, videografi, everything lah, videografi semua. Pada tahun 2013 kita lingkup. 2013, okay. So yang Durian Kahwin lingkup? Durian Kahwin. Okay. So Durian Kahwin semua business wedding lingkup. Tapi the issue is kenapa dia tak jadi. And because of kita rasa ni on our side, kita rasa yang people need to do what they love to do. Okay. So kan, apa yang kami love adalah 3D, kartun. So even kat kahwin tu adalah kartun-kartun kita buat, tapi tak sampai apa kita buat. Dan pada masa tu kita pun macam
ada semangat balik lah. Okay. Dan daripada situ bila ada semangat tu, dan kita pun terus alhamdulillah dapatlah job international. Macam mana boleh daripada 2013 lingkup dunia kahwin tu tiba-tiba dapat balik Dia sebenarnya ada seorang ni dia duduk jalankan juga the multimedia. Okay. Kita tak boleh survive within that multimedia tu saja. Nastin susah lah. Nastin susah. So seorang dua ni akan still menjalankan projek-projek macam tu. Okay. Cuma bila kita dapat one big project dengan German company at that time, so dari situ kita datang satu semangat dan juga kita rasa this is what we want. Daripada situlah tiba-tiba datang lagi, dah lagi banyak projek. So kita ada 5 projek in 1 year. Masa tu dah boleh sustain our team dah. Dan sebenarnya business kahwin tu is good, tapi disebabkan competition, because kita kena control what we can control. Lepas tu yang jadinya kita pun tak pandai pun sebenarnya at the end, dah tak ada passion pun. So lepas tu yang kita buat digital balik lah, maksudnya digital balik. Dan kita pun sebenarnya DDFN tu, kalau tengok DDFN tu, is the first look memang lain. Dia yang kami punya sekarang ni dia adalah director DDFN, director Mahana. So dia yang buat mula-mula look DDFN tu. Okay. Kita tengok, oh ni Zai kita boleh buat ni jadi a good kartun insyaAllah one day. So then we go pitch. Okay. Then we go pitch to Slandet lah, semua lah untuk funding kan. Dan masa tu baru belum start lagi lah. Belum start lagi, tapi kita dah ada produk untuk kita cuba nak. Okay. By that time kita cuba approach orang ni. So actually kita ada satu tema iaitu education. Okay. Sadly pada masa tu kita education untuk kanak-kanak memang untuk kartun memang kurang diterima oleh media lah. Okay. So is banyak ditangan lah yang kita hadapi bila kita go to investor pun dia kata, oi tak boleh ni, maksudnya ada masalah ni, macam orang ni tak bagus atau lah. Then we go pitch until 3 times. Dan alhamdulillah we got grant daripada MDEC. Okay lah. So yang ni tahun 2013 lah. 2013 lah, lebih kurang pada tu lah. Dan kita dapat grant 50k untuk buat pilot, and then kita duduk sebenarnya yang office bawah tu yang cantik tadi tu kan. Okay. Yang tu sebenarnya office kita dulu first kita set up dalam masa tu 4 orang je. 4 orang je dan set up under MDEC. MDEC pegang situ dulu. Okay. So is tempat nama Metri. So sekarang ni alhamdulillah we took over the place. Untuk our, sebab MDEC kata dia tak nak dah ada that place, dan kita pun took over. Dan dari situ sebabkan kita rasa dia ada sentimental value, sebab di sinilah DDFN wujud. Yes. So that's why kita pun stay kat sini lagi. Saya boleh ingat tak ada momen yang macam mana nak keluarkan DDN Friends tu tercipta DDFN tu sebenarnya lakaran daripada seorang director tadi tu. Okay. So kita kata ni boleh bawa, dan dari situlah evolve-nya. Dan juga sebenarnya masa tu partner saya anak dia 1 tahun. Okay. So kita tengah tengok konten lagu lah dalam YouTube. Sekali tengok tak ada lagu kanak-kanak Melayu ni. Betul. Banyak juga Star, berubah semua kan. So why not kita buat benda ni supaya at the end kita nak memanfaatkan juga kita punya lagu, dan juga kita nak memanfaatkan bahasa kita. Right. Kan. Dan bila kita buat research semua, pada masa tu bila research tu sebenarnya setiap bulan ada 10,000 orang cari lagu kanak-kanak dalam YouTube. So there's a gap yang kita rasa macam, oh okay, ada permintaan. Tag kat audience tu kan? That's why we tap that. Kita tak buat, contoh ramai tanya kenapa digital tak buat kartun macam superhero atau yang lain. Satu sebab atas kita pun, actually my father is a cikgu. Okay. Sinan punya ayah is a lecturer. Okay. So we macam ada darah seorang pendidik, yes. Tapi we tak pandai nak mendidik orang pun. Tapi we using this platform untuk mengajar kanak-kanak. Okay. So that's why we start dengan DDFN, dengan education dan song. Oh no, virus corona. Kecemasan, virus menyerang.
Untuk Durian Fan ni juga kalau direkaskan dia adalah fun, musical and entertainment content. Okay. So that's why dari situlah kita jadi Durian Fan. Dan sebenarnya sebabkan pada masa tu tak diterima juga di TV actually. So sebabkan tak ramai orang buat, dan juga benda tu kalau ikut advertiser, syarikat yang nak iklankan tu, dia kata orang tak iklan dekat cerita kadang-kadang, orang iklan dekat cerita drama baru orang nampak. Yes, so kan, so that's the thing yang macam pada masa tu kita rasa down jugalah sebab ramai orang tak support kita nak buat macam ni. And then what happened is we put in YouTube pada 2014 lagu yang pertama, Kalau Segembira. Okay, Kalau Segembira saya ingat lagi 2014 saya letak, and then kita dapat dalam 100,000 views at that time. So First episode? First song yang kita letak kat situ. And then dari situlah kita build our song lagi. Sampailah hujung tahun, kita target hujung tahun tu dapat 1 juta pun dah okey lah. Okay. And then sebenarnya kita dapat 5 juta. Daripada kita target tu 1 juta, kita dapat 5 juta bila dah Disember 2014 tu. Then after that we contact podcaster lah. So is it untuk jumpa dan juga nak cubalah nak kita tayangkan kat TV pula ke. Dan sebenarnya alhamdulillah Astro on board. So sekarang ni Astro adalah co-production dan co-own Durian FM dengan Digital Durian lah basically. So the main maksudnya adalah if we do something yang sebenarnya yang kita sendiri percaya, walaupun ada rintangan, tapi kita percaya, kita believe, kita doa, dan kita kerja kuat, dan kita kerja keras untuk dia, dan insyaAllah benda tu akan jadi senang lah. Dan kita cuba untuk banyaklah macam konten kita domain-domain je. So selama ni konten di media company atau kartun adalah basic domain. Orang tanya kenapa konten sikit sangat, macam nak jual? Podcaster tak ke konten macam ni? Dan kita dah proof that podcaster on board dengan kita sekarang. So benda tu lah cerita-cerita yang saya selalu cakap dekat orang yang actually if kita percaya produk kita, jangan simpan dalam ni, cuba tunjukkan. Sebab kalau kita tak dapat data, macam mana broadcaster nak tahu yang your content is very good? Right. Betul. So kalau content you good, kalau letak dalam hard disk dia, orang tak tengok, siapa nak bagi feedback. But the numbers yang kita dapat 5 juta tu is our feedback, our data yang menunjukkan yang our content ni is good, diterima ramai lah. Okay, dan from that we evolve until now. So now kita dah ada channel Durian FM di YouTube dah 1.3 billion views. 1.3 billion, wow. Okay. Omahana kita almost 1 million, 900 lebih. Kita punya subscriber for both Durian FM 2.2 million subscriber, Omahana pun 2.2 million subscriber. So dalam masa 5 tahun? Dalam masa 5 tahun. Omahana 2 tahun je. So dalam masa 5 tahun ni, daripada satu side business underneath Liko, start dengan ni, daripada 4-5 orang je staff, sampai ke hari 100. Kita ada 100 lebih kurang, tambah-tambah je tu, saya lupa dah apa. Tapi 100 staff yang ada dekat sini yang buat this to both IP lah. Omahana dengan ini. Okay, let's say lah kalau ada orang daripada Terengganu lah dia tak ada pengalaman, tak apa, tapi dia nak masuk dalam animation industry. Okay, apa attitude dia perlu ada? Actually satu, sebenarnya kalau orang kata nak masuk bidang multimedia ni kena pandai lukis. To be honest, saya tak pandai lukis pun. Saya tak pandai lukis, tapi if you have a passion, kalau you sendiri nampak yang sebenarnya your line ni macam for me, I suka benda-benda yang bergerak. Contoh, I tak suka tengok benda yang static, I suka benda yang bergerak. So bila tengok benda bergerak ni, kita rasa fun, suka. Dan kita nak buat macam apa kita nak bantu. So if you have a passion, kalau ada passion, ada keinginan, insyaAllah you akan, that will brings you
your journey to be that what apa macam jadi macam saya lah betul kata. So saya rasa passion penting lah. That's why saya cerita tadi, daripada passion kita buat benda yang tak passion dia tak jadi sebabkan kita fikir masa tu nak survive je, bukanlah nak bukan our passion. Tapi kalau Didi and Friend ni dan juga Mahana ni is our passion, nak buat kartun sendiri. That's why it bring us now lah. Right. So kalau katakan dia dah ada The passion. Dia passionate about animation. Apa perkara pertama yang dia perlu buat? Macam dia dapat to approach. Actually kalau still sebenarnya saya ada banyak bagi talk dekat luar untuk pada student dan saya pada hari Selasa ni pun saya ada bagi talk kat Terengganu untuk bagi pendedahan kepada komuniti Terengganu tentang animation lah dan juga kewujudan saya lah yang kata orang Terengganu pun boleh buat animation. Bukan kata semua orang lah, maksudnya bukan di Terengganu saja, di Kelantan ke, Sarawak ke, semua orang boleh buat. Tapi yang penting kena ada passion, kena ada hard work, you kena yakin dan juga yang yakin dan juga bawa tu, maksudnya bawa your diri tu kepada, contoh kata nak belajar, masuklah UiTM bahagian animation. So benda tu is bring you where you will be now lah. Hari tu Didi and Friends pun ada dekat dalam Merdeka Parade kan? Yes. Sumpah, dah masa 5 tahun. Kita ada belon besar Tunas bagi kita Didi kat Merdeka Parade. Memang depan Agung memang pas kan? Semua tu kita pun mascot pun kita pun ada kat situ. So alhamdulillah lah tahun ni nampak macam meriah lah. Alhamdulillah. Okay. Kalau apa 3 benda best tentang Digital Durian? Okay. 3 benda best. Satu, saya boleh kata, bukan saya kata, mungkin saya punya staff kata, environment best di sini. Because sebab actually our plan adalah kita nak jadi the best workplace, the best animation workplace di dunia. So antara the best workplace di dunia. So satu, ada environment best. Lepas tu everybody buat kerja mengikut passion masing-masing. Ada yang passion animation, ada passion dia buat modeling, ada passion dia buat konsep, ada passion dia buat business, untuk Didi. So when kita kumpulkan semua orang in satu tempat, so kita sama-sama bekerja untuk supaya to make sure this two, saya sebut IP ni adalah intellectual property nama dia. So these two IP, these two kartun ni supaya boleh reach the world. So itu yang paling penting sebab sekarang ni Didi nampak tadi kita ada 9 bahasa. 9 bahasa. So kat berapa negara dah sekarang? 9 bahasa dekat 9, maksudnya dekat 9 negara lah. 9 negara. Omahana 3 bahasa. So Omahana Arabic, English dengan Malay lah. Dan juga apa kita nak buat adalah that's why dari awal pun Didi and Friend lama Didi and Friend. So that's why kita nak, sebenarnya at the end kita nak go global. Betul. Yang paling penting kita nak bawa kita punya IP ni go global. Kita nak orang luar tengok lagu Katak Saya Tak Lompat ni dalam bahasa Inggeris dan dia orang suka lagu kita. So itu our vision lah. Dan juga Omahana ni kita nak bring our values, our Islamic values supaya semua orang dapat semua Islamic punya community dapat manfaat dari situ. So local content dalam global punya platform. Itu yang ketiga lah. So pertama environment, yang kedua passion, yang ketiga adalah global lah. Amazing very inspiring ya Allah. Okay. Mas Yudat, so you dah start daripada 2008, lepas tu 2013 ada pause kejap tu kan? Restart balik. Apa macam mana penerimaan masyarakat kat Malaysia ni towards Didi and Friend? Actually kalau you tengoklah perbezaan daripada dulu masa you start sampai sekarang ni. Sekarang ni sebenarnya satu benda lah, is orang kata apa, YouTube punya evolve. Lepas tu kanak-kanak sekarang pun pegang phone pun dah pandai dah. Kalau macam tu, kita zaman dulu tak ada phone pun kan. Dan now apa yang paling penting adalah kanak-kanak sekarang dia sangat millennial, yang mana dia nak tengok apa yang dia nak tengok je. Betul. Okay, so bila Didi ada di mana-mana,
So bila Didi ni sentiasa berada di mana-mana dan dia orang boleh access Didi di mana-mana. So that's why kita tengok Didi and Friend. Dulu masa awal dulu saya nak tengok kalau boleh nak ada katakanlah tengok Didi dekat kedai mamak ke ataupun sambil berjalan ke sambil tu kan. So sekarang ni alhamdulillah saya dapat benda tu. I achieve that. And then also yang kedua saya nak ada sekarang baru achieve tahun ni kan dekat billboard dekat apa digital board dekat Bukit Bintang. Okay. Kan dia macam orang kata sana kan macam tempat best kan. So billboard tu. So saya pernah one day cakap dekat my partner lah atau kita pernah bersama lah bestnya kalau one day kita ada our product dekat sini dan kita dapat benda tu lah dekat situ. Terima Kan apa yang kita impikan dulu billboard ke orang duduk ke. Sekarang ni pun saya pernah tengok dekat saya pergi hospital, saya tengok kanak-kanak tu dia jalan dengan mak dia sambil tengok Didi and Friend. Sambil jalan nak masuk ke hospital tu, tengok Didi and Friend. So itu antara yang kita tengok yang saya dapat feedback yang paling saya rasa yang terharu lah kenapa Didi ni kita diterima ramai. Banyak mak ayah yang anak dia autism bagi feedback kata anak dia dah pandai bercakap disebabkan oleh Didi. Alhamdulillah. So ramai yang bagi feedback macam tu. Yang paling gila pun ada juga bila pasang CD Didi and Friend dekat tadika, kadang-kadang belum nangis lepas tu senyap semua orang. Semua kadang-kadang. So bermakna alhamdulillah Didi and Friend diterima lah. Kadang-kadang suka lah our product ni dan benda tu menyebabkan kita lagi nak produce more and more sampailah sekarang lah. Okay Syahrul, macam mana boleh dapat nama Didi tu? Okay, Didi and Friends tu. Okay, sebenarnya kalau perasan Didi adalah Digital Durian. Okay. So Digital Durian adalah singkatan Didi. So that's why dan Didi ni as our first IP lah. That's why kita namakan Didi. Very original. Yes. So inspiring. Okay. Apa you dah dalam industri dah lama ni semua, apa local brand yang you rasa Malaysia should be proud of selain daripada Didi and Friends? Meaning in apa-apa boleh. Asia ke, apa-apa brand Malaysia yang you sendiri impress. Saya impress dengan Asia, yes of course, satu. Yang kedua adalah saya rasa iFlix from Malaysia. Yes. iFlix, so saya pun impress dengan iFlix punya growth lah. Kita pun suka dengan culture apa yang Asia buat. Yang lain saya rasa di situ lah yang memang very inspiring me lah untuk to be like them. DG luar. Tapi this kind of culture that we want to absorb into the digital brand lah sebenarnya. So saya rasa di situ lah. Okay. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang Syahrul rasa? Rakyat Malaysia kan? Yes. Apa yang Syahrul rasa kita boleh tukar atau perbaiki? Mentality. Satu mentality adalah sebenarnya kalaulah orang luar boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Betul. Kalau for me in my industry, why kita pun insyaAllah kita nak Didi and Friend jadi top 10 animation. Preschool animation yang dikenali di seluruh dunia. So tak ada benda yang impossible. It's benda yang kita je yang orang kata apa, yang fikir benda tu impossible, tak boleh. Kalau orang ni kata tak boleh, kita pun kata tak boleh. Tak boleh macam tu. We need to have a research. Kita kena tengok is it our product ni okay ke tak untuk go global, and then kena ada good business plan, dan juga kena selalu belajar. That's what we always tell our team ataupun our staff, yang even me and Mansina also everyday we learn. Kena belajar. So bila kita belajar, kita tahu dan we can improve apa yang kita buat lah. So, itu yang paling penting lah, yang kita belajar dan belajar. So Syahrul, kalau katakan orang nak buat bisnes ni, yang paling penting kita kena ada business plan lah. Business plan, market research. Kalau tengok kenapa macam industri kami industri animation, kenapa Upin boleh berjaya pada masa tu? Because tak ada kartun
Malaysia 3D pada masa tu. Dan kenapa Boboiboy boleh berjaya at that time, ada pada masa tu. Dan sampai sekarang lah, semua pun sampai sekarang. Tapi dia boleh berjaya, dia boleh meletup. Sebab kan tak ada superhero dah selepas beberapa tahun-tahun dah ada superhero. Kenapa dia di FM boleh berjaya? Because of tak ada lagu kanak-kanak pun yang berkualiti di luar sana. So semua dah kita kena tahu market gap yang ada. Kita tak boleh buat benda yang sama macam orang lain. Betul. So kita kena be different daripada orang lain. Itu yang paling penting saya rasa. Okay, so competition cara macam mana? Competition okey tak kat Malaysia sekarang? Di Malaysia untuk our industry saya rasa kita tak ada competition dengan mana-mana IP. Ada satu dua, tapi kalau macam dengan PP Boboiboy memang kita tak ada. Wah, because lain kan. Kita target audience kita lain. So macam kita adalah 0 to 6. So Pimpin maybe dia 5 to 10 or gitu, dan Boboiboy mungkin atas lagi ataupun dia individual lah. So saya rasa even generally pun this is for animation yang tengah hangat sekarang lah. Dan Omahana pula, walaupun dia preschool tapi dia adalah even in our own IP pun dia berbeza. Omahana is Islamic. Alright. Ini is global. It's a general punya benda. So different. So kita tak ada competition yang besar lah di Malaysia tu. Di luar yes. Tapi Omahana kita nak jadi the number one Islamic cartoon lah untuk 2023 nanti. Sebab kita rasa gap tu memang ada, dan kita dapat traction dekat UK, kata content okey, dan juga tolong buat lagi, dan kita pun dah ditayangkan di channel UK sekarang ni. Mana dah tayang channel UK, mana pun dah ditayangkan dekat Egypt, pun dah ada di Egypt. So sekarang ni kita nampak, kita nak explore lagi more the world lah. And so hopefully Didi dan Mana boleh explore more lah. Okay, Chairul. Thank you. Last question. Yep. Apa yang you sayang tentang Malaysia dan harapan anda untuk Malaysia? Sayang tentang Malaysia ni, saya sayang keharmonian dia lah. For me, bila kita harmoni, and also apa yang bila harmoni dan kita semua dapat hidup bahagia lah, dan juga kita tak susah macam mungkin orang lain lain lah. So apa yang saya sayangkan keharmonian di sini, yang mana hopefully kita akan kekal sampai bila. And harapan? Harapan for me, saya hopefully banyak produk-produk Malaysia yang boleh orang kata apa, dikenali oleh seluruh dunia lah. Tak kira dalam animation ke, dalam semua segmen lah. Dan juga sebenarnya sekarang ni orang pun dah nampak yang Malaysia ni salah satu tempat yang banyak orang kreatif. Kalau di lawan industri banyak orang kreatif kat sini, dan juga banyak benda-benda yang yang bagus lah, yang boleh ditengahkan di seluruh dunia. Okay, thank you so much. Ya Allah, I'm like super impressed, and rasanya kalau boleh nak duduk sini the whole day, nak pick up on his brain, pick up on his team punya brain. And the office is so cantik and besar and gempak gila. I'm like still in awe, like 5 tahun diorang baru buat, and diorang in 5 years they have achieved a lot. And this is the brand yang kita patut bangga, dan kita should spread around, tell your friends, tell your family, tell everyone about Didi and Friends. Siapa yang tak tahu lagi, sebab Didi and Friends ni semua dah tahu, tapi siapa yang tak tahu lagi, please. Thank you so much. Thank you for coming. Yay, thank you. Okay, so kita akan main satu game, itu atau ini. So Chairul boleh bagi tahu apa your preference, okay? Kopi ke teh tarik? Kopi. Nasi lemak ke roti canai? Canai. ABC ke cendol? Cendol. Bandar ke kampung? Kampung. Restoran fine dining atau mamak? Mamak. Kasut ke slipper? Kasut. Ayam goreng berempah atau KFC? Ayam goreng berempah lah. Okay. Chairul suka online shopping ke pergi ke kedai? Online shopping sekarang. Yes. Didi and Friends ke Omahana? Tak boleh, dua-dua. Tapi kalau boleh Kena sayang dua-dua, tak boleh.
Macam anak ada dua kena sayang sama-sama. Yes, semua. yes. Okay, last but not least, KL ke Terengganu? Terengganu. Okay, thank you Incara. Thank you. Thank you. Yay. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hairul daripada Digital Durian dan saya soleh anak Malaysia.